Dan sampai satu tahap dia boleh create satu account untuk puji post tu. Itu nama dia split personality disorder. Memang ada orang macam tu. Dia nampak normal, dia bergurau dengan orang gelap boleh, tapi kalau orang bergurau dengan dia kadang dia sensitif, orang marah terlebih-lebih. Ada orang macam tu. Jadi kita pun sampai tak berani dah bergurau dengan dia. Faham tak? Dia memang ada orang macam tu. Tu tahap dia. Jadi tu sebabnya macam hari ni kan saya lalu tadi, mungkin saya tak tahu dia ambil gambar macam kan. Lepas tu masuk dalam Facebook, saya nampak dah ni, nampak. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Lepas tu dah ada orang komen, untung lah tu. Seorang tu tak ajak pun gitu kan. Kenapa aku tak tahu seorang lagi kan? Macam-macam. Dia sampai satu tahap macam tu. Ada orang tu dia jadi sakit, dia boleh marah suami dia sebab tak like post dia. Apa masalah? Paksa suami sampai hati abang post orang lain abang like. La ilaha illallah. Itulah dia sekarang media sosial, ukuran dia kat situ. Itu yang menyebabkan penyakit ain tu. Dalam phone dia menyebabkan penyakit ain banyak. Abang tengok bang, orang ni bercuti kat mana? Memang romantik sikit. Tapi lah ceramah tak berhenti kan. Macam mana kan, siapa suruh jadi penceramah kan. Dulu masa jadi pengarah tak sibuk macam ni sangat kan. Hari-hari sampaikan birthday sendiri pun ceramah. Birthday isteri pun ceramah lagi. Birthday sendiri tak apa lagi, birthday isteri paling susah ni. Dan orang lelaki ni walaupun dia pengarah undang, walaupun dia hakim, dia takkan menang hujah di rumah. Salah tu kan. Bukan tak menang, tapi kita bagi laluan. Kita dah biasa menang kan. Jadi alhamdulillah kan, saya daripada pagi semalam, malam sebelum tu di Sungai Siput Perak, habis Sungai Siput, malam tu juga gerak ke Tanjung Malim, pagi semalam di Tanjung Malim, petang semalam di Pulau Pinang, di Butterworth, dekat tengah tu kan, tengah-tengah bandar Pulau Pinang tu. Saya dah fikir macam mana lah jam ni balik. Masalah tak balik rumah tu, ke Kelantan pula. Kedua pagi tadi sampai, alhamdulillah sampai di Hotel Holiday Villa. Betul-betul pula tu je satu bilik yang kosong kan. So berhimpit-himpit lah duduk, tapi ada swimming pool. Tak sempat pun mandi kat situ, tapi kan ada, dapat tengok pun tenang hati dah kan. Swimming pool. Lepas tu tadi pukul 11 tadi ceramah di hospital USM Kubang Kerian. Yang ni di sini, malam ni di Gua Musang. Habis di Gua Musang, pagi sok di Mindef. Macam tu lah hidupku kan. Hari-hari tengok bini orang. Bini sendiri tak tengok tu. Tapi apa pun tugas kan. Jadi betul lah yang disebut tadi, saya pernah bergelar pengarahan undang, legal advisor, betul. Banyak berbincang dengan apa. Dan betul, sebelum saya bergelar Syamsul Debat, saya ketika bekerja dulu, saya handle team building untuk magistrate. Rupanya susah buat team building tu hakim. Susah betul. Bila orang pandai semua susah. Dia punya berhujah tu, bayang game yang simple pun jadi susah. Game tu simple, dah mula bodoh pula ni, semua dia marah. Tapi pengalaman. Jadi alhamdulillah. Jadi mana kata dalam hidup kita ni kan macam tu lah kan, peralihan. Saya boleh jadi pengarahan undang, kemudian saya rasa saya nak berceramah lah, sebab banyak sangat dah ceramah. Saya fikir kan, saya ambil lah cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Tak sempat setahun, bos panggil balik lah, banyak orang KK nak kena settle ni. Balik. Sebab tak ada siapa yang boleh jawab pasal undang kat pejabat tu. Assistant tak sama. Kau baliklah kerja balik. Masa balik kerja tu hidup dah tak sama. Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah. Penuh. Sampai kata hari Selasa, Rabu, Khamis tu kalau ada ceramah dekat yang jauh-jauh kena ambil cuti. Memang bos bagi. Sudahnya saya tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah tu pula part time. Jadi kita cerita selalu kat orang pasal keberkatan rezeki.
Jadi saya pun kena pilih. Saya tak boleh tamak nak ambil dua-dua sekali. Takut saya buat yang ni tak betul, yang ni pun tak betul. Sudahnya dua-dua tak betul. Jadi saya kena pilih salah satu. So saya pun ambil keputusan bersara pilihan. Saya dah ada kad pesara tau. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tu sekarang kan. Jadi alhamdulillah saya pilih untuk jadi penceramah lah. Dan tak usah lah minta kan. Best lah kan jadi ceramah sana sini jalan tak best. Tak best kan, kerana kita manusia memang macam tu. Dia gemar nak sesuatu, bila dah dapat dia terlupa. Dan habis SPM, yes, tak payah fikir apa dah. Masuk universiti pula. Dah masuk universiti dan dah sekolah tu lagi best kan. Habis universiti, yes, tak payah fikir dah pasal belajar. Kerja pula tak sabar nak kerja. Dapat kerja kat komplek mahkamah. Kenduri kena selamat dapat kerja kat mahkamah kan. Lepas tu dah kerja, kenapalah aku kerja. Tu sebabnya petang ni adalah satu petang yang menyeronokkan. Petang ni satu program yang menyeronokkan. Sebab maknanya tak payah kerja. Macam tu. Dia orang mahkamah dia lambat sikit tangkap dia kena jaga. Tak ada gurau kan. Lepas tu bila dah kerja kan, bila lah nak kahwin, bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin, azab ni kahwin ni. Baru tahu laki ni pun kan macam mana. Yang laki baru tahu bini macam ni dulu ke main ayu, ke main buka tudung kembang. Dia tak jaga dah. Dia dah laku, dia tak jaga dah. Dalam rumah memang tak laku dah, memang tak jaga dia macam tu. Bila lah nak mengandung, sekali mengandung, kenapa lah aku mengandung. Azab betul mengandung seseorang. Bila lah baby ni nak keluar. Bila baby ni keluar, kenapa lah kau keluar. Kena jaga kau pula, ngadap kau, ya Allah. Lepas tu bila lah budak ni nak bercakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan, tak teh. Nak sangat budak tu berjalan. Sekali budak tu berlari, duduk. Tak lari. Itulah manusia. Itu sebab kita cerita pasal integriti hari ni. Sebab kadang dalam kerja kita nak kerja ni. Bila kita duduk dalam ni, maknanya kita ada kerja. Orang di luar sana bawa file folder, kulu kilik, tengah fikir nak kerja apa. Dia orang tak ada kerja. Kadang sanggup kerja. Bayangkan saya dulu, masa saya jadi pengarah undang-undang, nak ambil penguatkuasa, dia orang terpaksa buka jawatan kan. Yang ada degree pun minta. Penguatkuasa SPM je. Jadi sebabkan saya dengan Datuk bos saya masa tu kata, kita tak nak limitkan permohonan dia tu, so kita bagi peluang yang sama rata. Kita suruh dia lari 2 round dekat Stadium Paroi. Tak kisah siapa. Sebab cuba tengok balik, benda tu memang kena buat. Sebab kebanyakan staff-staff yang baru kerja, yang Gen X, Gen Y yang baru kerja sakit, demam, buah pinggang beralih, siku tercabut lah, apalah inilah, jantung berlubang sana sini. Nanti dia jadi tak sihat. So kita suruh dia lari 2 round. Kita lari 2 round dekat Stadium Paroi tu, siap ambulans dah tepi tu. Ambulans dah siap buka pintu dah. Yang seorang tu lari round pertama, dia sendiri lagi masuk ambulans. Hantarlah hospital, nak mati sangat dari dia. Sebab dia tak biasa kan. Jadi kita, sebab semua layak, yang kita panggil tu semua layak. Sebab kebanyakan orang, bila kita terus potong nama dia, kita tak bagi dia peluang untuk lari tu, dia cakap, ni mesti dah ada orang dalam tu, sebab kita tak kena panggil tu. So kita panggil dia. Semua-semua tu kita panggil lagi kat stadium. Sebab semua layak. So siapa yang masa terpantas tu, ataupun kita ambil pertimbangan lah, dia tu walaupun dia lambat, tapi dia cuba agak habiskan, kita nampak usaha dia tu, mungkin kita pertimbangkan. So kita jadikan 30 ke 40 orang untuk masuk ujian bertulis pula. Ujian bertulis, baru interview. Tu yang terpaksa kita buat. Jangan ingat bos tak perasan pattern you all cuti macam mana. Dekat depan dapat gaji, tak lama tu mesti cuti ni. Dah tahu dah. Yang seorang tu patternnya MC kan. Yang tadi lah buat pinggang beralih lah, apalah, demam kepialu, cekukunya, semua ada. Minggu lepas ada penyakit baru diumumkan, sesama tomato. Apa hal? Tomato sesama mengeluar, apa hal tu? Yang seorang tu pula Manya meninggal ya. Pak saudara meninggal, atuk meninggal, nenek meninggal, bapak meninggal, mak meninggal.
Kalau susun lah sebenarnya yang meninggal tu memang tragis betul lah hidup ini, sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah tak ada siapa dah kan. Sudahnya dia jiran meninggal pun cuti. Bayangkan. Jangan ingat bos tak perasan. Jadi bos ni dia punya kamera tu fokus macam ni. Dia nampak semua. Kau bawa file tinggi-tinggi, kau ingat bos tak tahu bawah tu orang cuti. Bos tahu dah. Saya jadi bos tu saya tahu. Saya jaga 80 orang penguasa. Allah bagi saya deria yang ke-6 ke-7 ni. Tempat yang saya minum mesti jumpa penguasa saya minum. Dia kata minum situ lah. Ada satu van minum situ. Dia bos, kita nak sudah dah. Air penuh lagi ni. Kan kalau kau tak buat salah, kenapa kau takut? Kan? Macam tu lah. Jadi bab integriti ni simpelnya. Integriti ni integer itu adalah istilah asal dia. Dia sebenarnya istilah asal integriti ni berasal dari istilah pembangunan kejuruteraan, kekukuhan, keteguhan binaan, itu integer. Jadi dijadikan sebagai integriti. Maksud integriti adalah kejujuran, ketelusan, kesempurnaan dan kekukuhan. Itu. Faham tak katnya? Faham tak? Faham jadi sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat dia bila faham integriti itu, okey dah tu kan. Tapi macam mana pula kan? Jadi integriti ni sebenarnya adalah semua sifat-sifat yang baik. Jangan kita terkeliru dengan rasuah saja. Rasuah salah satu daripada unsur-unsur dia. Tetapi integriti dia meliputi semua aspek kekemasan dan kehadiran. Kan? Kehadiran ke tempat kerja. Kadang datang tapi kualiti kerja macam mana? Datang tapi tak buat kerja. Ada. Datang membincangkan episod drama malam tadi. Aku geram betul tengok si Haifa tu pun pergi pahit sangat. Kan nak sangat. Lelaki kau tak nak sudahlah. Beria sangat. Geram aku. Kan? Akhirnya terima juga. Kan? Dapat Aina. Kan? Saya tak tengok. Saya agak-agak macam tu lah cerita dia. Kan? Bincang episod drama malam tadi. Tutup marah. Lepas tu pukul 9. Hari ni nak minum kat mana? Minum. Dia yang risau. Geng minum ni halakah yang sama. Grup yang sama setiap hari. Dan ketua kumpulan dia tu kan adalah bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Itu ketua. Dia akan tentukan. Cara gelak tu betul tu. Dia tentukan minum mana hari ni. Ikut je lah. Nak minum mana hari ni? Ikut je lah. Lepas tu pukul 10 lebih sampai dekat office. 10 lebih pun sampai ke office. Jumpa pula orang kampung. Di sini kau. Lama tak jumpa. Jom minum. Tak adalah aku pun minum. Nggak ada lah minum. Tarik minum lagi. Akhirnya pukul 11 lebih baru balik pejabat. Sampai ke pejabat. Aduh hari ni tak ada orang jumpa anak. Weh, takut jam ni. Kau cover aku. Aku kena jumpa anak balik sekolah ni. Takut nanti jam lah apa semua. Muka aku tau. Keluar. Jemput anak. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2:30 sampai teruk betul jam. Orang tanya pun tidak. Dia yang cakap teruk betul jam ni. Ya Allah. Weh, petang ni nak minum kat mana? Kenapa kita dah minum? Bungkus. Keluar juga. Bungkus. Pukul 3:30 pun sampai pejabat. Budak buat kerja. Tak. Tengok jam. Weh. Sekarang kerja tak rasa kan tiba-tiba dia kumpan. Bukan tak rasa kau memang tak kerja masalahnya. Tu isu dia. Inilah cerita keberkatan rezeki sebenarnya. Iya. Lepas tu kita tanya-tanya, kenapa banyak masalah dalam hidup aku? Kenapa isu aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Sebab keberkatan rezeki. Itu je. Soalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan tu. Kita boleh tahu tau cara Pusuruhjaya Kehakiman cocok mesin ATM, cara dengan pegawai biasa mahkamah cocok kat mesin ATM. Ada gaya beza tau. Beza. Datuk ketua hakim kita kalau dia cocok duit macam ni ya. Sebab dia yakin ada dalam tu. Saya silap dia boleh sound sebelah. Cuba tengok balance tengok apa, saya tak apa nampak.
Saya silap macam tu lah kan. Tapi yang belakang-belakang ni kalau cucuk duit, sini ni. Ajak kawan-kawan tutup. Betul, bodoh, tak masuk lagi dia. Marah dia. Kan. Kak, kalau kau rakam kau gelak, kau tak payah rakam lah kak. Dia rakam lain kali bawa tripod lain kali. Tak, tapi itulah isu integriti. Macam contoh kita naik kereta kan. Kita naik kereta, kita sampai dekat satu traffic light, lampu merah, pukul 2:30 pagi, tak ada satu umat pun kat situ, kamera pun tak ada. Apakah kita akan terus berhenti di sana? Nak pula ada dikira lagi 90 saat lagi, 90, 89. Kalau dia kaki tangan kompleks Mahkamah Kelantan, dia akan berhenti. Yo. Yang paling saya marah di Putrajaya, terus saja belok kiri kalau tak ada kenderaan. No, dia ngajar kita kat traffic light tu tak payah berhenti. Nampak tak? Saya try buat kat Kuala Pilah kena saman. Nampak tak? Tak, benda ni lah. Sebab integriti ni kita akan jaga diri kita walaupun ada orang, tak ada orang nampak ke pun, kita akan buat, kita akan jaga. Sebab dia ada prinsip ihsan dalam bekerja. Ihsan ni kita buat satu perkara seperti kita nampak Allah, dan kalau pun kita tak nampak, kita yakin yang Allah nampak kita. Allah perhatikan kita. Nampak tak? Itu sebabnya dalam hidup kita ni, kita kena faham, hidup dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi sementara dalam dunia ni, tak usah nak kejar kaya. Tak usah nak kejar kaya. Sampai bila pun tak kaya. Siapa yang kejar kaya, sampai bila pun tak kaya. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak. Allah tak uji kaya dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup lagi. Ada orang garu-garu kepala, aduh, kenapa bang? Dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh kau orang ni? Dia boleh cakap dalam bank tinggal 10 juta sebab dia dah biasa ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sebab kita ni belajar bersyukur. Sesuaikan diri kita dengan keadaan. Sesuaikan diri dengan keadaan. Ukur baju badan sendiri. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap, bukan mengaum kak. Kena rimau tak kenal kau siapa. Kau aum-aum hilang kepala kau. Dia confidentnya mengaum dia kan. Untuk sesuaikan diri kita dengan keadaan. Kita susah tapi sebenarnya mak ayah kita dulu lagi susah. Tapi kenapa bahagia? Happy. Makan atas tikar mengkuang. Makan ramai-ramai. Adik makan macam ni, abang sepak-sepak. Dia muka nasi kat rambut. Elok-elok dek makan. Mak kita macam tu je. Lepas tu bila dah berterabur tu, dia gulung-gulung tikar, kibas bagi ikan, bagi ayam dengan itik makan. Settle. Hari ni rumah besar, meja marble, bukan marble, tapi makan berdua je. Kejap, mentah lagi mama suap. Takut sepah, tak nak bersepah. Apa hal beli meja besar tapi tak boleh makan sesama? Dah makan berdua, jauh-jauh lah tu. Abang bergema. Saya laut tu. Apa? Pekak kau. Aduh. Makan bersama tu penting. Ramai yang tak tahu, bila kita makan sama, bila anak kadang minta kan, bu nak sayur, ambil lah sendiri. Kau tak nampak ke ibu kau ni penat ni, terbanyak kerja ni, nak suap adik kau lagi. Kadang ada ibu jawab macam tu. Ibu nak sayur tu sikit bu, ambil sayur letak dengan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tahu? Nak sayur isteri minta kan, ambil.
Tak, saya kena lakonkan biar kau faham. Abang nak tengok kan? Biarlah nak tengok. Yelah. Dia bersuap. Bila suap anak yo. Anak tak pernah tengok. Kebahagiaan tu kongsi. Anak akan rasa happy. Mak ayah aku tu yang kita nak. Ini Allah garangnya. Tahulah dia ketua hakim. Tak, bukan sinilah, tempat lain. Dengan ini saya putuskan. Mahal kat rumah tu. Ya, tak adalah macam tu kan. Kat rumah kita kena profesional lah di rumah pun. Betul tak? Hidup ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam diri lebih lagi sementara. Ada orang cakap saya seronok tu jadi Samsul Ubat dengan kesana kemari. 3 dialog anak saya sebut. Sebab kita ni gemar tengok apa yang orang ada tau. Kita terlupa apa yang kita ada. Nak sangat jadi macam Samsul Ubat. Penat, tak terbawa badan kadang. Saya kadang tertidur jaga. Tajuk apa ni? Bayangkan tu. Sampai tajuk apa? Anak-anak tanya 3 soalan anak saya. Tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Hantar pergi sekolah tu nikmat sebenarnya. Tuan bagi kat kita. Bila last hantar anak pergi sekolah? Dia tanya balik. Ni sehari boleh hantarlah. Tak lama besok tiba-tiba kita rindukan saat tu. Memang kita hantar anak pergi sekolah. Betul. Orang lelaki hantar anak sekolah beza orang perempuan hantar. Orang lelaki lebih tenang. Kan? Orang lelaki hantar anak jelas, tenang, happy. Orang perempuan hari-hari konfrontasi dengan anak ni. Mana dia? Cuba dia stokin. Kadang dah sampai sekolah, kasut tak ada. Mama lah, nak cepat sangat. Kasut tak pakai ni. Kasut tinggal kat rumah. Bayang. Pernah berlaku tak? Cakap. Pernah berlaku tak? Pernah. Orang lelaki dah, semua siap dah. Okay, jom. Ayah macam tu. Ayah tak ada pressure. Ayah ni dia bila mendidik anak dengan iman, dia tu lah. Kan, dalam kereta nak, wow tadi kan, semalam kan cikgu dia minta duit yuran, lepas tu kan minta tu tak ada, banyak sangat duit. Berapa ringgit? RM10 je. Nah, terima kasih bah. Nanti dia suka sangat tu abah dia hantar. Abah tak banyak cerita, bagi je. Yang kedua, anak komplain dah lama, tak best, dah lama abah tak buat pergi pasar malam. Pasar malam mustahak kat dia. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam jalan nak apa ambil. Pasar malam boleh lah, cuba pasar raya kau macam tu tengok meninggal. Dia paling nak, dia nak aiskrim potong. Yang mak dia nak corn ingkap, nak jagung. Mak dia yang taufu, dia tak tahu. Anak mak dia lebih beli, bukan anak tu. Betul tak? Dan dialog yang paling tak tahan, dialog yang ketiga. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Bayang. Walau abah dan YouTube boleh tengok, dan TV boleh tengok, tapi maksudnya apa, dah lama tak tengok abah. Appreciate. Kita ni jadi macam tu sebab kita tengok apa yang orang ada. Bayangkan, rupa-rupanya teknologi ni menyebabkan ramai orang sakit. Duit banyak, tapi meloncat-loncat depan video tu mahal. Dan kaya dengan cara macam tu. Macam mana tak ada apa. Tu sebab ramai budak-budak muda hari ni kata, dia tak nak sekolah, dia tak nak belajar, dia nak jadi YouTuber, dia kata. Dia jadi YouTuber banyak duit. Saya cakap tu, minta maaf, saya cakap dengan dia orang. Saya kata, korang jadi YouTuber tapi bangang melantun-lantun buat apa? Saya kata, biar ada ilmu. Alangkah baiknya kamu jadi YouTuber dan masa yang sama kamu seorang peguam. Jadi YouTuber dan masa yang sama kamu seorang engineer. Jadi YouTuber dan masa yang sama seorang doktor pakar. Contoh, jadi boleh share benda-benda bermanfaat ke orang. Itu sibuk. Bila lagi orang nak hargai bakat saya? Saya tak cakap saya siapa lah. Kadang-kadang cuba kau nyanyi tu bagi jiran-jiran dengar dulu. Okey tak suara aku cakap? Tanya tu terang. Ya, kita nak hargai dia, tengok. Bayangkan, cuba tengok Gegar Vaganza.
Sampai masa penyanyi yang sedap-sedap ni, Gegar Vaganza ni, dia minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri benda dah tak sampai dah nak nyanyi. Nak cakap apa? Tu saya jumpa dengan Datuk Nora Arifin. Datuk Nora cakap dengan saya, sebenarnya bila kita sampai kita dah naik usia kita kena ubah not lagu tu, sesuaikan dengan usia kita, baru dia lagu tu jadi sedap. Oh, baru saya tahu patutlah saya nyanyi tak sedap, sebab saya tak ikut not yang sesuai dengan saya. Macam tu kan. Sebab kata, bayangkan orang punya sakit mental disebabkan media sosial. Tahu hari ni budak boleh buat live. Dulu kan nak berlakon kena buat screen test, 3, 2, 1 action, sampai hati kau. Macam tu kan. Sekarang tak payah, semua dah ada TV sendiri, IGTV namanya. Dia ada TikTok live sendiri. Ada seorang budak dia boleh buat live kat Instagram tu, sikat rambut dia. Apa? Kita tak ready lagi lah couple-couple. Kita belajar lah ni. Lepas ni kan kita orang belajar lah. I love you too. Yang saya ni pula, kita tengok live malam tu, live Ustaz Kazim. Menyanyi Ustaz Kazim. Ustaz Abdullah Khairi, ya Allah, menjerit dia. Tak, Ustaz Jafri. Dengar pula Ustaz Ilyas. Kita tekan budak yang tengah sikat rambut tu. Lepas saya tekan pub live tu dekat tu, Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita lah, mana pula aku nak keluar ni, ya Allah, mana aku nak keluar. Terlupa pula, terperanjat. Itulah budak sekarang. Dan sampai satu tahap sekarang, di pejabat kita pun ada orang yang macam tu. Dia gila media sosial. Dia boleh ambil gambar bunga, gambar phone dalam kotak yang baru tu. Saya tak nak sebut jenama dia, tapi ada huruf kat depan dia. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita hari ni. Jadi dia letak phone tu, kemudian dia tulis, "Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday." Orang pun komen, untunglah. Yelah, bila nak open table. Bestlah, untunglah dapat hadiah handphone apa semua. Rupa-rupanya phone dengan jambangan bunga tu dia beli sendiri. Bayangkan sampai tahap tu. Dan sampai satu tahap dia boleh create satu account untuk puji post tu. Itu nama dia split personality disorder. Memang ada orang macam tu. Dia nampak normal, dia bergurau dengan orang gelak boleh, tapi kalau orang bergurau dengan dia kadang dia sensitif, orang marah terlebih-lebih. Ada orang macam tu. Jadi kita pun sampai tak berani dah bergurau dengan dia. Faham tak? Dia memang ada orang macam tu. Tu tahap dia. Jadi tu sebabnya macam hari ni kan saya lalu tadi, saya tak tahu dia ambil gambar macam ni kan. Lepas tu masuk dalam Facebook, saya nampak dah ni, nampak. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Lepas tu dah ada orang komen tu, untunglah tu. Seorang tu tak ajak pun gitu kan. Kenapa aku tak tahu seorang lagi kan? Macam-macam. Dia sampai satu tahap macam tu. Ada orang tu dia jadi sakit. Dia boleh marah suami dia sebab tak like post dia. Apa masalah? Paksa suami sampai hati abang post orang lain abang like. La ilaha illallah. Itulah dia sekarang media sosial. Ukuran dia kat situ. Itu yang menyebabkan penyakit ain tu. Dalam phone dia menyebabkan penyakit ain banyak. Abang tengok bang, orang ni bercuti kat mana. Tengok. Tujuan tengok tu jangan kau bandingkan dengan hidup kau. Jangan. Yang susah ni suami. Muka tak elok tu. Risau banyak fikir. Orang lelaki kan. Orang semua bercuti kat UK. Kita syek-syek U-Burn. Syek-syek U-Burn. Ulu Bendul. Carilah tempat lain. Kan? Contohlah. Macam orang macam saya kan. Bila sampai dah berhari-hari ceramah, sekali tiba-tiba ada program free hari tu. Dapat duduk rumah. Hari ni tak ke mana-mana ke? Soalan tu yang susah tu. Kan? Tu biasa. Tapi kita fahamlah keadaan. Kan? Jadi maknanya itu sebabnya integriti ni sebenarnya adalah satu perkara, jaga kerja kita ni sebaik-baiknya. Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu amal pekerjaan dilakukan dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Itu integriti. Baik, teliti dan sempurna. Buat sungguh-sungguh.
Bukannya main-main. Bukannya asbol. Asal boleh. Buat sungguh-sungguh. Ya. Kenapa kita buat bukan sebab untuk dapatkan satu habuan. Tak. Kita buat ni ikhlas. Ikhlas ni tahu tak apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Kalau boleh tanya ya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tak, saya tanya ni, audiens ni saya tanya. Apa maksud ikhlas? Tak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Ingat tu. Orang yang ikhlas bekerja itu sebab ni 5. Kalau ada 5 ni dalam hidup kita, hidup okey. Selamat dunia akhirat. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas ni dia sama sekali tidak mengharapkan ganjaran manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Ni dia lah cakap tu. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Ayat dia malah. Macam mana tu ikhlas macam tu? Sebab orang yang ikhlas macam mak ayah kita dulu tolong orang. Orang tu tiba-tiba cakap terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Alah kena duit tu kau tolong aku. La ilah Allah. Tak ada benda lah. Nampak? Tu ikhlas. Nampak tak? Sebab kita yakin bila kita buat baik, Tuhan akan balas kebaikan. Tak tahu apa kebaikannya. Adalah benda lain. Ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Apa punya soalan tu? Rezeki ni jangan kita ingat rezeki tu sama macam yang kita nak. Kita ada 10 benda yang kita nak. Tuhan dah bagi 7. 3 lagi belum dapat. Kita bising cakap, kita ni tak ada rezeki. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Bukan. Rezeki kita kat tempat lain. Rezeki kita rumah kita mungkin tak besar, tapi cukup untuk kita dengan anak-anak. Cukup. Nampak tak? Mungkin Tuhan tak bagi kita kaya sangat, tapi bagi isteri pandai masak. Lempah-lempah jadi. Lempah-lempah jadi. Lempah sayur jadi daging gila. Apa dia tak boleh masak? Si kerabu, si daging, si gopal, pak tikai. Oh. Saya berapa tahun tolong maklum saya menega masakan-masakan Pantai Timur. Tu saya tahu. Ya, tapi hidup happy walaupun susah happy. Sebab apa? Sebab syukur dengan apa yang kita ada. Itulah isteriku. Syukur. Ikhlas terima isteri kita seadanya. Orang dulu mana ada bercinta? Tak ada. Sekarang bertunang pun bersanding. Gila betul. Tak kerti bahasa betul. Tak ada adab. Bertunang bersanding. Tak ada adab tu. Lelaki tak patut datang majlis bertunangan. Tak payah datang. Saya sahon anak saudara saya. Tiba-tiba datang. Kau apa datang? Saya cakap. Tak payah datang. Bersanding pakai sarung cincin apa ke gila? Mak dia tu sarung cincin. Bakal mak. Betul. Okey lah. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Adab kena jaga. Itu sebabnya integriti ni termasuk juga nilai adab. Kalau dia tak hormat dengan hakim, memang kena halau lah. Kenapa bila hakim bangun, semua kena bangun? Bangun. Kita tak ada kena bangun. Bukan kes kita pun, tapi kena bangun. Kenapa? Hormat. Iya. Dia lupa dah tutup kan? Kenapa? Hormat ni. Iya. Kalau tak boleh jawab, kena baling dengan file hakim baling file tu. Biasa. Sebab apa? Kita lah salah. Kita tak prepare. Tu cerita dah kan. Hidup kita macam tu lah. Sebab kerja ni nak jadikan kesempurnaan tu kena kerja elok-elok. Nak berjaya dalam hidup 5 perkara tu. Saya kata tadi, ikhlas. Tidak mengharapkan ganjaran manusia. Tapi Tuhan bagi kita macam-macam rezeki. Tuhan bagi rumah. Tuhan bagi anak. Ada orang tu, anak ramai betul. Rajin. Rajin beranak. Waalaikumsalam beranak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam beranak. Bagi salam jadilah. Ada orang tu tepuk nyamuk. Faham beranak. Yang faham. Tak faham sudah. Lama mikir tu kan. Tu cakap orang dulu.
Iya, alhamdulillah rezeki kan. Rezeki siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Allah. 3 hakikat rezeki yang kita kena faham. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada rezeki daripada gaji. Ada orang rezeki naik pangkat. Ada orang rezeki anak ramai. Ada orang rezeki mak saudara meninggal dapat duit tanah, tak ada satu pewaris lain, kita dapat. Contoh. Tu pun punca rezeki juga. Mak kenaikan pangkat dah tak ada siapa, kita pula naik pangkat. Contoh, dapat pelakon naik pangkat, kita pun tak sangka. Contoh. Punca rezeki Allah tentukan. Saya pun tak nak terfikir saya akan jadi penceramah. Allah tentukan. Punca. Kedua, hakikat rezeki kita kena tahu, Tuhan tentukan juga kadar dia berapa banyak. Tak lama lagi belanjawan. Perdana Menteri akan umumkan lebih kurang macam ni lah. Bagi menghargai jasa penyawat awam, berkaitan dengan ini diumumkan insentif kewangan secara one off sebanyak RM700. Ramai lah tepuk tangan. Ada lah yang bunyi 700 benda orang pula kan. Tapi pada setengah orang 700 tu besar. Lepas PM umum dia tu pergi cocok, memang tak ada lagi. Cucuk tak ada pun kata kan. Awal sangat pergi cocok tu bang. Bayangkan tu. Sebab pada dia besar. Sebab kita jangan pandang kecil. Sebab kadar tu Tuhan tentukan. Kita tak dapat duit kat situ. Mungkin duit tu rendah pada kita, tapi rupanya Tuhan bagi rezeki. Suami pun dapat dah 1,400. Nampak tak? Contoh lah. Pada saya besar tu. 1,000 tu. Besar sangat dah. Buat saya tak pernah kisah pun. Saya ceramah berapa nak bayar okey je. Orang panggil saya ceramah. 1,500 datang. 2,000 datang. 10,000 datang. Saya ceramah tu bajet RM50 Ustaz. RM50 lah. Tapi itulah sekali. Memang tak datang lah lepas tu. Integriti kena jujur cakap apa tak ada. Saya pernah ceramah dekat Benta, Sekolah Kebangsaan Benta. Dia dah buat 10 sekolah motivasi UPSR. 10 sekolah Benta kat Kuala Lumpur kan. 10 sekolah. Dia cakap dengan PA saya, 10 sekolah tapi bajet kami 300 je. Bukan 300 satu sekolah tu, untuk 10 sekolah. Calon-calon UPSR 300. Tak terangkat kening. Jauh tu daripada Seremban nak pergi Kuala Lumpur tu. Tapi saya ni jenis tak suka batal program. Saya kata okey je. Cuma tanya dia, ada tak program tempat lain? Sekali kalau tak adalah pergi satu tempat je. Jadi sempatlah saya nak makan ikan patin tu. Ini yang sedap. Patin Kuala Lumpur pada saya lah paling best sekali. Ngeletek nyawa sedap betul. Itu istilah ni 9 nya memang sedap betul. Patin goreng dekat Patin Steam Azmi Kuala Lumpur. Betul. Memang sedap. Betul. Memang sedap betul. Dia punya pedas orang ni 9 pun tak tahan. Pedas lah. So saya pun pergi, rupa-rupanya Tuhan nak tunjuk kat saya. Sampai kat Sekolah Kebangsaan Benta tu. Lepas tu adalah satu surau pun nak bayar 300, ada satu masjid malam tu 400. Okey lah. Saya kata sekali jalan. Adalah 2-3 program. Jadi rupa-rupanya bila sampai kat Sekolah Kebangsaan Benta tu, 10 sekolah yang combine tadi, calon UPSR dia sekolah ni seorang. Sekolah ni calon ni 2 orang. Dia SKM, sekolah kekurangan murid. Memang budak tak ada. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya batalkan sebab tu. Hari ni ada pun ceramah. Tak ada 5,000 dia tak datang. Ada. Saya okey je. Tapi dah yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Ada bincang kekurangan-kurangan dia. Wow. Saya pernah ceramah dekat Johor Kota Tinggi. Kan? Lepas ceramah tu, saya ceramah 1,5 jam petang tu. Malam ni nak ceramah dekat Dataran JB pula. Lepas tu sign, ngantuk-ngantuk pak. Nah, Ustaz. Berat ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash kata. Saya pun okey, masuk dalam kereta. Saya berhenti kat bank. Beli kat bank. Saya nak bank in duit kan. Sebab saya tak biasa pegang duit berbanyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Salam cium tangan. Dapat duit ke tadi? Tahu ni. Dia boleh tahu perempuan ni. Jadi saya berhenti kat bank Islam tu, saya pun tertap maksimum. Apa ni? Situ dah berapa? 11,000. Masuk kali kedua, masuk kali ketiga, total 30,000. 1,5 jam 30,000.
penceramah paling mahal dalam Malaysia. Saya pun masuk dalam kereta, cakap dengan driver saya, "Weh, dia bayar aku 30,000 weh." Bonus. Dia kata, bonus. Dia kata, nak. Lepas tu telefon bunyi, "Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul." Tapi saya bangga walaupun 5 minit. Salah sampul, saya tak nak sebutlah nama agensi tu, agensi kerajaan jugalah. Rupanya dia dah tersalah. Bahagian kewangan bagi duit kat dia semua, ni duit penceramah semua dalam ni. Dia ingat semua duit penceramah. Rupanya ada 2 slot lagi belah pagi tu pun tak bayar lagi. Lepas duit catering, duit kemah, semua situ. Jadi dia kata, lepas tu, "Tuan, macam mana tuan? Ada ke kau bagi duit tu kat aku? Jangan tuan, mati saya kena secan ni tuan. Saya ni main gurau-gurau kan." "Tak apa tuan tolak je berapa duit tuan macam ni. Aku transfer balik semua kat kau. Jadi kemudian kau transfer balik kat aku berapa aku patut dapat. Supaya dari segi audit senang kau nak jawab." Itu yang sepatutnya kan. Mana boleh tolak saya siap. Dia kata, "Saya bagi balik semula." Itu pengalaman saya tak boleh lupa. Dah naik, dah macam ni cuci tangan. Salah sampul, wasam tu. Ya, tapi itu dah integriti tu cerita dah. Itu cerita kan. Kita nak cek keberkatan. Banyak tak berkat buat apa. Tu sebabnya kalau saya wish birthday orang, doa saya akan kata apa? "Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan." Nampak? Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Maknanya panjang umur nyusahkan orang buat apa? Allah bila nak mati, engkau yang minta panjang umur. Jadi doa semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Maknanya biar panjang umur ada manfaat kat orang. Dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Maknanya walaupun bukan rezeki, berkat semua. Itu penting. Dia kata tadi, hidup kita ni macam tu lah kan. Dan ada masa tu sebabnya kata, jangan kita betul sebab saya ceramah ni Alhamdulillah. Nak bertahan ceramah ni kan, Allah. Kan senang jumpa kat luar. Orang nak bergambar lagi. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Sebab tak kata tak boleh makan, ambil gambar je. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Masalah dia. Hari tu saya keluar pada restoran Laksa Sarawak kan. Ambil gambar boleh? Non-Muslim tu. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya agak kecewa tau dia. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi saya berlari lah masuk dalam bilik air tu. Tang mana? Tang mana sama tu. Malam tu dia tag saya. Dia tag saya dekat Instagram tu, bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Sasu Yusof. Abal aku. Dia berperasan dengannya belah malam tu. Ya. Saya jiran sebelah rumah dia, boleh tengok dari depan kan macam lain sikit kan. Dia lain dengan kita tengok dalam TV lain. Macam tadi ya, kan saya lalu tadi saya dengar, bukan saya tak dengar. Dia orang yang mengumpat pun saya tak dengar. Orang perempuan mengumpat pun kata perlahan. Tingginya lah. Salah ke aku tinggi juga? Nampak? Ni gelar besar tu pun betul dia kata. Saya buka emas tadi, dalam TV nampak tua kan, orang hajam tu. Tapi saya maafkan. Jiran sebelah rumah saya, jiran lama saya, dulu saya duduk kat Taman Manak Senawang dulu. Dia duduk kat sebelah dia tengah siram pokok. Saya buka kan dia, "Macam mana bang, macam kerja?" Saya okey. Lepas tu dia cakap dengan saya, "Bang perasan tak? Muka bang sebiji macam penceramah dalam TV tu." Saya kata, "Siapa pula yang muka macam aku lagi?" Saya kata, "Siapa?" "Alah yang tertinggi cakap Negeri Sembilan tu lah." "Samsul Debat ke?" "Ha, Samsul Debat." Dia tak tahu aku Samsul Debat. Saya pun cakap lah, "Bang, saya lah Samsul Debat." "Kau nak bergurau agak-agak lah." Tak percaya. 2 hari lepas tu saya balik pada ceramah, nak buka pintu pagar rumah tu, berlari dia salam, "Bang minta maaf bang, memang saya tak perasan." Bini dia marah. Bini dia marah, "Abang buta ke tu lah Samsul Debat?" Bini dia marah. Tapi okey, tu sebab tadi tuan cam saya kan, masa tu kita buat khusus Magistrate Team Building kan, Magistrate masa tu buat dekat Puteri kan, Puteri Resort kan. Masa tu nak sebut tanda tambah bahagi pun susah dulu masa tu. Saya ingat lagi grup ni, grup happening lah, main damula menjerit. La ilaha illallah. Budak-budak main damula elok ya. Sebenarnya damula tu sebenarnya nak ngajar kita, macam tu lah career kita kan.
Ada orang baling tangga. Baling tangga. Ada orang tu baling nenek ular. Nenek ular dah. Ada orang tu pula ajak langkau. Dia banyak langkau. Dia tak ular tidak, tangga pun tidak langkau. Dia langkau. Masalah dia kat 98. Sampai 900 undur balik. Apa pengajarannya? Ada orang senang naik pangkat, pump rezeki dia. Jangan marah. Ada orang tu yang ular tu jajak tukar department, pangkat tak naik. Tukar department sini, tolak sana, tolak sini, tak sini. Percaya hikmah. Tuhan bagi kita merasa semua kerja, bila kita pencen besok kita dah tahu proses kerja. Yang 98 ni bersambung-sambung kontrak. Tak pencen. Sebab apa? Maknanya percaya bahawa hikmahnya Allah bagi tahu kita khidmat kita masih diperlukan. Tu ya. Semua ada sebab. Kan? Macam kita ni lah, macam lagu dulu-dulu kan. Kalau kita tengok kan, kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Nasi mentah. Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Jadi tuan, itu dengan bangganya lah, dia orang masih ingat lagu tu. Saya saja ya test nak tengok beria menjawab, lepas ni apa. Tapi itulah dia orang jujur lah tu. Bila saya tanya dia jawab tu, walaupun jawapan tu tak logik, dia jawab juga. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Tapi dia jujur lah, dia tahu lagu tu. Sebab hidup kita dalam karier, pertama kena jujur. Kedua, accountability, kebertanggungjawaban. Jangan sibuk menyalahkan orang. Yang tadi tu menyalahkan orang tu. Dia menyalahkan rumput menyalahkan ini, dia menyalahkan ini. Sudahnya, yang paling gentleman, ular. 3 kali tu ada ulang jawapan. Kenapa lah kau nak makan katak? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Cuma satu lagi keratan rakaman dia dah dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Bila dia mengaku, orang tak tanya dah. Kebertanggungjawaban dia. Kita jangan salahkan orang. Tu sebab anak-anak kita ikut. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Mak. Kenapa kamu tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Yang kamu bagi kenapa? Dia minta. Kan tak selesai tu. Macam tu lah hidup kita. Kemudian ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebab kebanyakan jabatan-jabatan yang jatuh di tangan SPRM berpunca pada dalaman. SPRM bila dia datang, dia siasat apa semua, habis dia buka. Itu sebabnya saya pernah pentang paper. Bicara integriti, nota bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk dia. Saya bentangkan paper tu dekat KPDN KK dulu. Sekarang ni KPDN HCP ke apa tak salah nama dia. Kemudian Perdagangan Dalam Negeri lah. So, saya kata, kenapa saya kata bicara integriti apabila kain terlondeh? Contohnya, katalah kaki kat buku lali kita, ni tangan saya tahu, sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Dengan ni saya katalah ni buku lali ada ruam. Ruam tu makin berkembang. Kita kena selesaikan cepat peringkat dalaman kita. Ambil minyak, sapulah cepat-cepat. Settle lah, jangan simpan benda-benda tak baik ni. Betulkan cepat. Sebab kalau benda tu sampai pada pihak ketiga, ada orang dalam yang dengki, bergaduh sesama sendiri. So tersebar sampai pihak ketiga, doktor pakar tu SPRM. SPRM datang, dia kata jangan-jangan ni ruam ni, jangan-jangan dah merebak ke tempat lain. Dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain dekat semua departmen kena. Tu maksud saya. Analogi dia. Tu sebab kena hati-hati. Ukhuwah kena baik. Jatuh sesama. Nak bangun sama-sama. Kita naikkan nama jabatan kita, kan? Staff mahkamah memang macam tu, minum je kerjanya.
Contoh orang cakap macam tu kan tak elok tu. Sedangkan setiap pejabat baru kod office kau, baru kedai lift. Tengok aku pun tak tahu mana button dia. Canggih dekat luar kan. Setiap pejabat ada pantry kan. Bawa je lah makanan pada rumah, share lah, tak perlu keluar lama. Tapi memanglah dalam pekeliling tu ada tulis waktu minum pagi 8.30, 9.30, kemudian tengah hari pukul 1 sampai pukul 2, petang pukul 2.30 sampai 3.30 kan. Siapa kau angguk, mana ada? Tak ada dalam pekeliling tu. Dalam pekeliling takbiran awam hanya beritahu waktu kerja je 8.5. Lepas tu flexi time 8.30, 5.30 ataupun 7.30, 4.30. Itu pun setengah jabatan tak nak implement. Sama semua 8.5. Senang supaya semua dah ada kat office pada waktu yang dia nak. Tu je. So janganlah lebih-lebih. Saya benda yang paling saya terkejut waktu mula saya bekerja sebagai pengarah undang dulu. Masa penawaran saya jadi penawaran pengarah tu. Saya masuk pejabat. Hari pertama saya sama kerja swasta. Kan, tak pernah kerja kerajaan. Sekali masuk, saya tengah buat kerja, tengok undang apa, senarai undang kecil, bylaw semua, tengok apa, tengok senarai mahkamah apa buat. Lepas tu saya panggil Pak Rokiah sekejap. Panggil kerani tu. Ada apa tuan? Saya nak tanya lah, pukul berapa saya boleh keluar minum? Tuan kan pegawai, janganlah tanya saya. Sekatilah tuan nak minum pukul berapa. Oh ya ke macam tu ke? Itu jawapan pembantu takbir. Habis kalau saya keluar, katalah saya keluar sekarang pukul 9, pukul apa saya kena balik? Tuan jangan tanya saya. Tuan tak nak balik pun sekali tuan lah. Ini jawapan ikhlas ni. Seorang pembantu takbir jawab macam tu dekat bos. Sebab tak pernah ada kan. Melainkan bos tu sendiri letakkan. Mesti pukul apa, pukul apa. Tengah hari pukul 1 pagi 2 tu sendiri yang keluar pukul 1 tu pergi makan. Tapi kena ada orang jaga kat pejabat gila-gila, sebab dia kaunter tu kadang-kadang ada orang waktu tengah hari tu je dia free dan dia datang tak ada orang entertain dia. Macam mana? Macam saya, hari-hari dia ceramah. Tiba-tiba betul lah masa saya free. Dan saya datang sampai dekat pejabat, you all tak ada, semua pergi minum. Dia keluar sekejap, tunggu, saya dah nak kerja ceramah lain. Bukankah tu namanya zalim? Zalim. Tu maksud dia, integriti ni benda simple-simple je. Bukan kata benda besar lagi. Nampak tak? Tu. Tapi benda ni berlaku kat semua tempat, kecuali kompleks Mahkamah Kelantan. Itu penting tu. Penting. Kena cover siap-siap. Kalau tidak tak panggil lagi dah. Itu antaranya lah. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Jangan noti-noti. Jangan kacau mama. Nah, ambil kertas semua selai. Kertas apa punya? Kerajaan punya. Ambil pen ni conteng. Dakwat tu kerajaan punya. Tak halal bagi kita untuk bagi anak kita guna untuk tujuan peribadi. Tak halal. Alah sikit aja kot. Kalau yang kecil tak boleh jaga, yang besar lebih lagi tak boleh jaga. Kertas tu boleh bawa kot daripada rumah. Satu lagi raya Cina. Apa masalah kau? Sampai nampak kontraktor Cina datang tu minta, tahun ni tak ada limau ke? Apa hal kau tanya? Janganlah buang kita punya maruah kita senipis kulit limau. Jaga maruah kita. Kau boleh beli lambak sampai tak habis limau tu kat tepi jalan tu. Kenapa kita nak minta kontraktor? Dia bagi kita tu, dia bagi. Oh, kita kawan-kawan mah. Betul ke kawan-kawan? Dia akan pegang tengkuk kita sampai sudah tau. Jangan main. Saya tak ada, minta maaf lah. Kan? Sebab saya geram, saya kata saya tak bagi. Ada tu kadang-kadang dah dapat limau. Okey, bagi seorang sikit. Oh, jadi nampak telus lah. Bagi seorang sikit. Tak, kena jaga tau benda tu. Nampak macam apa. Dia kalau betul, dia ikhlas. Dia akan bagi semua. Taman-taman perumahan kampung-kampung tu semua dia bagi. Tapi kenapa dia bagi kita? Ada kepentingan. Senang nak minta tolong apa-apa hal. Nak cepatkan proses apa-apa hal, semua tak kita. Susah. Waktu interview anak buah saya dulu nak minta kerja. Mau kuasa. Hui, pening bala saya. Pakai kabel paling power pula tu. Mak saya pakai. Ni. Makcik kau dia sebut lah nama makcik saya tu. Makcik kau ni dia minta ni. Anak ni siapa ni minta kerja. Apa lah, takkan nak kerja satu department. Susah lah mak. Tak tahu dah. Mak nyampaikan je. Pandai lah kau. Kata. Sudah. Kata. Itu yang buat tadi. Lari 2 round. Lepas pula lari.
Suruh jawapan hujang bertulis. Lepas juga. Ya Allah. Lepas tu bila interview. So saya kata. Bak kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. So kenalah jaga. So dalam interview tu saya pesan dengan Azrin yang jaga bilik temuduga kat luar tu. Azrin, nanti korang kalau calon yang ni sampai, tolong beritahu dekat saya dulu lah. Beritahu dekat bilik ni. Sebelum panggil dia masuk. Okey. So calon pertama, kedua, ketiga, empat, kelima. Sampai calon yang ke-8 nama dia. Dia masuk. Tuan, lepas ni yang tu. Yang calon yang tuan cakap tadi. Saya pun cakap lagi 2 panel. Dua-dua ni pengarah. Saya cakap, tuan, semua. Calon lepas ni anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik temuduga ni. Dia minta you all buatlah penilaian mana yang baik. Saya tak salah, cuba kau tak bagi tak ada pun. Saya lepas kat dia orang. Saya pun keluar, tunggu habis pap. Okey tuan dah selesai. Azrin pun panggil saya balik. Saya pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik tu, saya pun tanya, macam mana? Tak boleh lah, saiz dia kecil sangat, tak cukup saiz. Lepas tu bila tanya dia tak boleh jawab. Oh ya ke? Habis tu tak layak ni. Tak layak. Okay. Saya pun tulis lah tak layak. Tapi cerita tu tak berakhir di situ. Segala ungkitan-ungkitan kisah lama pun bermula. Dari kecil aku bela kau. Ini balasan kau. Semua keluar. Saya sakit masa kecil, dia pernah jaga, semua keluar. Tapi kena tahan, itulah harga dia, sebuah integriti. Dan apa yang berlaku hari ini, alhamdulillah, anak saudara saya dapat kerja lagi baik lagi. Dan kemudian dia dah kahwin dan pun ada anak 2 orang comel-comel, isterinya guru agama. Allah, saya kata apa lagi nak? Saya cakap dengan dia, betul tak ada lebih baik lagi? Bukan saya bagi rezeki dia. Kalau betul rezeki dia, tentu 2 orang tu cakap dia layak. Cakap tu je kan? Tuhan tentukan rezeki tu, dan Tuhan tentukan bila. 3 hakikat rezeki dia, satu tadi kan. Pertama, Tuhan tentukan punca. Tuhan tentukan kadar. Yang ketiga, Tuhan tentukan bila. Saya terlupa cakap Rian. Anak ramai, kerana memang susah struggle. Tapi bila dah besar-besar, anak dah kerja. Dalam grup WhatsApp family, untuk dengan ini dimaklumkan, sekarang dah masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Bertalu-talu masuk duit lepas tu. Tapi itulah dia kan. Jadi jujur, accountability, kemudian ukhuwah, jaga hubungan, jangan jatuh-menjatuhkan antara satu sama lain. 3 perasaan penyakit dalam hati yang kena buang. Pertama, tamak. Tamak tu yang menyebabkan orang sanggup tipu mileage, orang sanggup tipu overtime. Sebenarnya mileage dengan overtime ni bukannya kita tambah duit income, tak. Nak cover expenses kita balik je, tu je. Mileage tu sampai memang betul overtime ni tinggi, betul tinggi, tapi tak boleh lebih 1/4 apa? 1/3 gaji kan overtime ni. Tapi motor dia teruk ni, memang dia claim mileage tinggi, tapi motor jahanam, maintenance, betul lah duit dia kadang tak cukup pun. Mileage kenapa nak tipu? Bahagian kewangan memang ada query, kenapa awak claim ni berbeza dengan orang lain sedangkan semua pergi kursus yang sama? Jawab dengan jujur, jangan marah macam duit mak bapak kau. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya soalan tu. Jawab dengan jujur, sebenarnya saya bukan sengaja claim mileage, sebenarnya saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu saya pusing 3 kali, saya hilang pedoman, tak tahu simpang mana harus kau ikuti. Perempuan kan selalu macam tu. Kan? Nampak tak? Yang jujur je cakap, tak tahu kan. Jadi makna kata tu, dalam hal tu kita kena jaga hubungan antara satu sama. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Belagak dengan apa yang kita ada. Sementara kan cakap, saya dulu pernah bergelar pengarah undang sampai masa bersara. Dia dekat pejabat daerah tu, nombor 1 tu, pangkat nombor 1. Tiba-tiba bersandar tepi dinding masjid tu, pahala pencen. Bukan kita punya. Sampai masa kita letak jawatan, orang lain akan isi jawatan kita. Susah lah kan. Ketua kampung sekali mengundi, bayangkan sekali mengundi 3 Perdana Menteri dapat. Makna sementara tak sementara ke tu? Ni lepas ni kan pilihan raya tak lama lagi kan, contoh pilihan raya mungkin akan dapat Perdana Menteri baru lagi. Sebab macam mana kita boleh bersombong dengan benda yang kita ada? Suami I bagi I 2K sebulan, you ada? Malam tu mati lelaki tu tercokek sudu. Orang perempuan dengan mam joget tu,
Abang, tercakit sudah mati. Hilang 2,000 sebulan. Aku tak payah nak makan kat kedai ni. Bini aku pandai masak. Sorry Besok tu sama makan kat kedai. Apa hal kau? Isteri aku meninggal malam tadi. Sementara. Rumah besar. Dulu saya datang KB ni dulu. Rumah ni besar gila. Aku ada duit, aku dah buat rumah macam ni. Hari ni orang tak heran dah rumah tu. Berlambak rumah besar dah hari. Betul tak? Betul. Pangkat lagi lah. Sampai masa pencen. Sampai masa bersara. Tu yang orang lama tu, ayat yang paling best sekali bila keluar perkeliling mulai beberapa hari bulan, semua staff hendaklah begini-begini, semua staff tidak boleh begini-begini. Apa cakap orang yang dah lama? Kau orang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Itulah ayat dia. Menyampah aku. Macam perkeliling tu tak terju kat dia pula. Sebab bila tu perkeliling ni dia pakai pada mereka yang baru kerja, yang dah nak pencen, lupakan. Tak ada pun. Ayat tu kan, selalu dengar tak ayat tu? Kan, saya tahu dah ayat tu. Akak ni nak pencen, kata kan. Semua kena. The do and the don'ts. Ikutlah. Kan? Jangan sombong. Tak ada benda. Penyanyi tu, engkau lah. Sampai masa tak boleh tarik suara. Jangan. Jangan sombong. Sampai kaya, Allah nak tarik sekejap je. Saya pernah jumpa dengan orang kaya. Dia tak sombong pun, tapi cara dia bercakap tu kan, memang bahasa dia. Saya pergi rumah ada satu Datuk Seri tu. Rumah dia besar, kereta dia Porsche, Lamborghini, Jaguar. Saya Renault. Saya kata, Datuk Seri, besar rumah ni, swimming pool, surau dia siap, surau lelaki perempuan, tempat ambil wuduk selesa. Ada satu orang kaya kat Puncak Perdana saya pergi tu, buka dia punya kepala paip tu, menyala lampu tu dekat kepala paip tu, tu. Dekat tempat shower tu kan ada pusing shower, nak hot apa semua kan, hujung tu ada AM FM. Boleh dengar radio, buka boring mandi sambil dengar radio. Tempat berak ni, tempat buang air besar ni, ada TV. Ya Allah Akbar, dahsyat betul orang kaya ni. Dan rumah orang kaya yang saya tanya tu kan, Tok, agaknya mahal betul rumah ni Datuk Seri. Tak adalah, mesti saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, kita salah jawab tu kan. Pada dia 4 juta tu murah. Kalau kita beli rumah 4 juta, memang tak pasang aircon dah. Terjuntai je wayar. Wayar kipas pun tak pasang dah. Bang makan bang, pergi kat dinding tu jilat. Tak makan apa. Tak ada apa dah nak makan. Betul tak kan? Tapi itulah dia bahasa orang kaya. Saya pergi syamah dekat PKNS waktu PKPB. Orang PKNS kata, Ustaz, kalau nak beli rumah Ustaz, anytime ni Ustaz, tengah murah ni Ustaz. Berapa? Dalam 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal lah cakap aku tu. 1.2 juta tu murah kat dia. Itu sebab beza kan. Tapi dia bukan sombong, tapi betul bahasa dia tu. Tapi cuma tak sesuai kat kita. Ada satu datuk tu lagi lah, ajak saya makan. Ustaz, cuba Ustaz rasa kopok ni. Sedap tak? Saya camah kat rumah dia. Sedap lah tu kopok ni. Itulah tu, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu, apa pula kau beli kilang ni? Kalau sedap kau beli banyak, kau bagi orang rasa, sudahlah. Kau sampai beli kilang tu kasar ni tu, cakap tu. Dia bukan melagak, tapi itu bahasa dia. Tu buat dia kata, tak usah nak mimpi nak jadi kaya, tak payah. Tapi kejarlah bahagia. Kejar bahagia. Sebab satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah isteriku. Bukan senang nak dengar ceramah sambil bini pun ikut sekali dengar. Contoh. Bahagia tak? Bahagia tu. Saya duduk tengah-tengah tadi. Atuk ni lah rumah dia, ya Allah. Biniku kata. Rindu kat rumah kan. Ya. Tapi orang perempuan ni macam tu lah. Sebenarnya orang lelaki dengan perempuan dia kena, orang lelaki kena appreciate. Dia lelaki, suami isteri ni punca bergaduh, suami isteri bergaduh ni sebab dia tak appreciate. Dia terlupa nak appreciate. Orang perempuan tanggungjawab dia dua je. Orang perempuan di rumah tanggungjawab dia dua je. Melayan suami, melahirkan anak.
That's all. Sempat salin. Saya ulang balik. Tanggungjawab orang perempuan hanya dua sahaja. Melayan suami dan melahirkan anak. Itu sahaja. Ngeri tau lagi. Balik kan orang perempuan tanya, Bang, perasan tak macam Masam Surbat tadi? Yang dalam bab tanggungjawab perempuan tu. Macam mana, Bang? Abang time tu, abang terlelap tu tak perasan sangat. Kemas rumah, basuh baju, kidai kain, besarkan anak, bagi didikkan anak, jaga anak, bagi makan anak, semua besarkan anak, didik semua, kemas sental bilik air, basuh kain, sidai kain, semua tugas suami. Inilah yang akan diperjuangkan oleh wanita mulai hari ini. Tak ramai lelaki marah saya benda ni, tapi sebenarnya tak dengar, tak habis lagi dengar. Tapi sebenarnya orang perempuan dengan rela hati memangku tugas suami. Dia tolong buat. Itu sebabnya kalau kita puji dulu, kalau kau tak puji dia tanya lagi susah. Balik tengok rumah kemas, ya Allah, kemas rumah hari ni tak terbuat abang sayang. Terima kasih sayang tau. Macam mana, siapa lagi nak buat? Tapi dia happy tu. Masuk bilik air, dia sental bilik air kan. Ya Allah, wangi bilik air hari ni. Saya mana buat apa-apa ke? Yalah, penat tau. Berapa jam. Dia suka benda tu. Bila kau tak cakap, dia tanya. Kau keluar daripada bilik air, dia tanya, tak perasan ke bilik air tu? Lelaki ni memang banyak fikir. Kes banyak. Fikir tu, pasal ni, tanggungjawab itulah, inilah, pekerja lah, itulah. Macam-macam nak fikir. Kenapa lah kau tanya soalan ni? Kau tak perasan ke bilik air tu? Kau renovate ke? Punya teruk lelaki tu. Bukan renovate lah, abang ni memang tak alert tau. Dia kata marah dia. Ya. Itu sebab saya kata tadi kan, dalam hal tu kita kena, kalau kita tahu tanggungjawab kita tu orang perempuan nak buat, kita tak komplain. Saya dah, sudah. Jom kita makan kat luar Abang tengok isteri abang penat ni, kita makan kat luar. Tahu tak apa. Jom makan kat luar Siap. Bentang 3 kat luar rumah, bengis. Wah, hajar ambil jantan. Dia kata, luar yang buruk tahap gaban ni. Sampai hati abang, tak ada lagu kau aja. Naik kereta, okey, kita nak makan kat mana ni? Situlah masalah bermula. Orang lelaki dah pilih makan kat luar, kau decide lah nak makan kat mana. Saya cakap lah nak makan kat mana, ikut abang lah. Cakap lah, ikut abang. Jangan tanya, tak tahulah. Bergaduh tu. Sudahnya bawa pergi kedai tom yum. Duduk. Makan apa? Yang anak nasi goreng kampung. Ni, nasi goreng Pattaya. Ni, nak seekor. Panas seekor. Nak telur dadah tak? Telur dadah. Air, teh ais, kopi ais. Saya nak apa? Boleh lah. Nasi kampung lah. Hai, apa hal ni? Cakap lah apa hal. Syek tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Tu masalah orang perempuan tu. Sebab orang lelaki dia tak suka panjang-panjangan isu. Orang lelaki. Okay, fine. Salah abang, okay? Dah. Jangan kau panjang-panjang. Okay, salah abang. Abang minta maaf, okay? Tapi abang kata, itu orang lelaki. Dia tak suka panjang-panjang kan. Orang perempuan, okay, saya minta maaf, memang tahu salah saya, tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni. Dia nak agak huraikan tu. Rasional tu tak payah, ratio descendant itu kita tak nak dengar. Kan? Tak payah. Tapi itulah hargai. Kan? Itu sebabnya dalam mencapai keberkatan rezeki. Kan? Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Bila kita jaga integriti kita
Kita jujur, amanah, jaga ukhuwah kita. Percaya hikmah. Satu lagi percaya hikmah. Dan integriti ni percaya hikmah. Ada benda baik akan berlaku. Bila kita ikut peraturan, ada benda baik akan berlaku. Tanam tobu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey je. Tak ada hal. Tak dapat anugerah hikmat cemerlang. Okey je. Tak mahu dia okey. Pah dia. Aku agak-agak macam tu lah. Pah dia. Pah kita. Sabar. Kita tak dapat anugerah hikmat cemerlang. Sabar. Mungkin Tuhan tak bagi kita hikmat cemerlang, tapi Tuhan bagi kita benda lain. Aduh. Dapat suami romantik, tak terbayar tau. Suami balik menyanyi ni, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul rumah tangga tu. Tu sebab saya cadang dekat agensi kerajaan, kalau tak nak nampak sangat isu, tambah anugerah. Contohnya macam anugerah hikmat cemerlang tu bukan apa sangat. Cuba tengok anugerah hikmat cemerlang dapat apa. Jangan nampak sangat aku nak duit tu. Sijil tu. Sijil tu nombor satu. Duit tu iringan aja kak. Pitih. Boleh pitih tahulah. Sijil tu yang penting. Yang kekal ni sijil tu. Duit tu. Mana bahagian HR? Human resource mana? Tu bahagian human resource. Biasanya bahagian human resource, dia dah nampak dulu senarai penerima. Kepala surat tu tulis sulit dan rahsia. Hello. Mu nak belanja aku apa? Iya, saya tahu dah. Kau nak belanja aku apa? Benda tak faham lah. Tahniah apa? Kau dapat APC tahun ni. Iya kau. Tapi ingat jangan cerita dengan orang. Sebab benda ni sulit dan rahsia. Akhirnya semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu bila nak belanja. Itu yang naik atas pentas tu muka tak elok. Semua modal dah banyak keluar. Cuma yang tak dapat tu, saya kata kita tambah anugerah lain. Contohnya markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. So dia boleh frame kan? Buat je macam tu. Saya alhamdulillah marah semua ikut dah bila saya saja macam tu. Markah SKT 90% bagi sijil short frame. Jadi boleh gantung kat rumah. Ma dapat A ni. Tahu tak apa. Ma memang biasa. Kan? Biasa 90 ni kali ni je 92. Memang A je. Lepas tu tak pernah MC tahun yang dinilai dapat sijil. Satu lagi. Masa tu muntah darah bekerja. Kau pergi balik. Tak. Nanti tak boleh sijil. Muntah darah tak nak balik. Satu lagi, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak pun tanya, bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai, maksudnya apa ni bah? Maksudnya abah kau tak pernah lewat. Biasa tengok abah lewat, ada cara. Kau ngajar tu. Siap ajar budak tu cara ni. Menipu attendant. Nasib baik. Yang dulu kan pakai punch card macam dululah. Dulu pakai punch card yang macam ni. Sekarang tak pakai dah kan? Alamak, macam mana nak tukar tajuk ni? Bukan pakai touch ke? Pakai tu lagi? Tak, saya nak maklumkan, kita dah 2 tahun melepasi negara maju tau. Tapi betul, yang tu bagus juga. Sebab kereta
Dia datang tak? Datang tak? Confirm Dia datang. Sotong gurita itu yang dalam banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Aduh, silap tanya lah. Dan saya yakin tindakan segera akan diambil, sebab ni secara live ni. Tu aku terkejut. Allahu Akbar. Aduh. Saya tak berniat nak riskan benda ni sebenarnya. Tak, tapi tu juga kan, rezeki. Ada orang tolong punchkan. Dapatlah dia, sebab dia tak nak rekod dia nanti dia tak dapat sijil kan. Jadi itu dia. Jadi makna kata kita beriltizam untuk buat yang terbaik kan, organize, susun atur strategi dan letakkan niat yang baik. Niat kita nak jadi baik, niat kita bekerja dengan baik, dapat yang baik-baik. Itu dia. Kita kena belajar bersyukur. Saya kata kadang kita gemar mempertikaikan, kenapa manusia tak bersyukur? Kadang pertama sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Orang tu kerja pun tak ada, kita ada kerja. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Kita kadang lupa nak bersusah payah dengan suami pun kena tak nak kita. Sayang, sekarang harga minyak dah naik, kita jangan naik kereta lagi lah, kita naik motor. Tak sih. Kenapa pula? Tudung, keduk. Dia sanggup tak naik motor sebab takut tudung dia kedut. Kata nak susah senang sama-sama. Okeylah bang, ke mana juga, yang penting kita bersama. Tak kisah pun bang, jalan kaki pun saya sanggup. Macam tu. Habis tudung saya macam mana? Abang, saya pakai anak tudung je. Saya pakai helmet, tudung sangkut ke hanger. Sampai dekat depan komplek mahkamah, bang tinggal hanger je bang, mana pergi tudung. Hari tu kerja pakai tudung, pakai helmet bekerja. Tu sebab saya kata belajar bersyukur dengan apa kita ada. Kadang-kadang tu kita sibuk nak kerja pun buat apa. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada dalam rumah tu. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Menuntut ilmu semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Sesama tomato, COVID-19, macam penyakit. Air minuman bertambah banyak jenis, tembici, demikian laici. Extra jos, tapi air bersih semakin kurang. Rakan di dunia maya semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Merantau, merayau, melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Nampak tak? Kan? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Hakim mesti kena je 2-3 minggu ni tangan. Kan? Sebenarnya jangan tuduh. Kita rakyat Malaysia memang perangai macam tu. Dia gemar pukul rata. Seorang rasuah habis semua. Kalau satu pejabat tu kena kan, seorang tu kena, memang JPJ macam tu dia kata tu. Orang mahkamah tu lebih kurang itu. Dia gemar pukul rata. Sabar je, tak apa. Kita tahu apa yang kita buat. Kita buat kerja kita. Layan cakap orang, Nabi pun kena kutuk lagi teruk. Kan? Bukannya orang kutuk kita sampai luruh telinga kita jatuh pakai ambil naikkan balik, tak ada. Betul tak? Belajar menghargai. Ya? Tanda keberkatan rezeki yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Nampak? Sikit rasa cukup, yang banyak pula boleh share, kesedekah dengan orang. Tapi pada orang yang rezeki tak berkat, sikit tak cukup, banyak tak puas. Umpama meminum selautan air tetapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga aman dan bahagia. Bukannya tak ada krisis, selisih faham tu biasa, tapi sentiasa diselesaikan dengan baik. Suami balik, jangan tanya soalan yang salah. Bu balik bang? Dia memang bu balik. Kau
Tanya berbalik, bang, tak baru nak pergi, buta. Cuba cakap dengan perusahaan abang. Saya tengok abang pun tahu. Dia sayang, mesti abang lapar kan? Sayang, abang tadi memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang ni, hilang lapar. Abang, saya tu tahu saya tak masaknya. Kau tak masak tu? Masaklah, gurau je. Nampak bahagia. Suami kalau balik tak pernah tak bawa kuih, tak pernah tak bawa hidangan. Sayang, hari ni abang bawa kuih kegemaran kita demi kasih sayang kita. Abang, kuih apa abang bawa tu? Kuih kapel. Kuih kapel? Kuih kapel ni kuih apa? Kuih cakui. Cakui kan kapel tu. Dia melekat dua tu kan. Jangan dipisahkan. Bahagia. Ketiga, anak menjadi dalam bidang dia. Kadang-kadang kan kita terharu kan, tiba-tiba tengok anak dah konvo. Ya Allah, abang anak kita dah konvo, bang. Ya Allah. Suami kata, kau bawa bertenang, ni konvo tadika ni. Konvo tadika kau macam tu punya meraung. Ya Allah, sabar, bawa mengucap kan. Kalau tu belum konvo universiti lagi tu. Ni happy kan, anak result bagus, happy kan, anak dapat bergelar pelajar terbaik, seronoknya menjadi. Mungkin tak dalam bidang akademik, mungkin dalam bidang kemahiran. Saya tengok penekon ni, saya tahu on ke tak on, itu tak payah belajar kan. Yang keempat adalah apabila keadaan masyarakat dan tempat kerja, dia senang dengan orang dan orang senang dengan dia. Kemudian yang kelima, apabila dia mudah melaksanakan perintah Tuhan. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, tu tanda juga berkat. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk tin Shopee, itu tak termasuk. Itu kau yang order. Berkat mah kita bang, berkat mah kita bang. Itu kau yang order. Dan yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah. Itu tanda keberkatan rezeki. So, dalam hal ni saya beritahu, saya nak ambil, sebelum saya buat kesimpulan, saya buka dulu. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tiba-tiba tak ada. Semua dah nak ambil gambar. Ambil gambar tak ada salah. Saya okey, gambar tegak 1.5. Gambar 100 tak ada. Dah syok sekarang dekat masjid-masjid tu pun makcik-makcik tu ambil gambar tu pandai tu. Daripada dalam terkung tiba keluar tangan. Tak pandangan tua. Yang dekat rompin tu saya duduk, lelaki duduk depan, dia menggambar, lelaki duduk depan, makcik-makcik tu belakang. Tengah-tengah senyap tu pun bunyi makcik tu. Free size tu. Saya tanya makcik tu pula free style lah makcik. Alah yang macam ni. Itu freestyle makcik tu. Tapi dia confident. Salah lah, ambil je lah gambar kan. Cuma satu lah ambil gambar. Mama jangan crop tinggal berdua. Kalau tinggal berdua, lepas tu buat wallpaper. Mampu lelaki marah aku. Jaga dia baik-baik. So, sebagai kesimpulan, saya nak ambil beberapa pesanan Nabi Muhammad SAW. Kepada yang non-Muslim boleh ambil lah. Prophet Muhammad ni pesanan. Dia kata apa? Anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup sebenarnya. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. So, bila dah ada nikmat bekerja, ada 4. Pertama, dengan mulut sebut Alhamdulillah. Kedua, dengan hati memperakui Allah bagi nikmat. Ketiga, tidak tanduk perangai, kerja elok-elok. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan langgar undang-undang. Jangan. Bila tengok orang dekat dalam penjara, bila saya pergi ziarah orang penjara, bila ceramah dalam penjara, tengok, ya Allah, janganlah aku buat hal sampai masuk dalam ni. Takut. Tengok sel, ada sel bangunan lama dekat Seremban, ada penjara lama tu. Ada satu blok tu. Bilik air pun tak ada. Duduk 5 orang dalam baldi buang air. Dan air botol ni yang 2 liter tu buat sempat cebok dia. La ilah Allah, saya kata macam mana ni. 2 jam sekali warden tu akan tukar dia punya baldi.
Masih ada lagi. Kan? Sebab penjara dah tak cukup. Penjara Kajang yang boleh masuk 5,000 orang sekarang dah 9 ke 11,000 orang. Padat kan macam mana. Tu belum cerita yang penjara tak tentu arah nak letak dia ni lelaki ke perempuan. Dah elok-elok senapang, tiba-tiba tak nak senapang tu. Pening kepala. Kan? Dan begitu juga hidup kita ni adalah antara, bila sebut integriti, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Birth and death. Antara B dan D, tengah-tengah tu ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Hidup berintegriti ataupun tidak, kita pilih. Kalau pilih hidup berintegriti, insyaAllah berkat hidup kita dunia akhirat. Dan begitu juga jaga organisasi kita. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik nanti pegang tangan husband, abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik pihak kompleks Mahkamah Kelantan menjemput. Rasa nak junjung.